Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda yang sedang menonton bersama Icon Didik TV KPM. Saya Fizi, host anda pada hari ini. Hari ini kita akan sama-sama selusuri seorang ikon yang sememangnya cukup berjasa kepada industri muzik tanah air. Nak tahu siapa? Kita akan berkenalan dengan dia. Ini studio dia ni. Jom, kita masuk jom. Mai. Bersama kita, ikon kita pada hari ini, Nurhaniza Idris. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Lama tak jumpa, Kak, ya? Lama sebab awak tak nak jumpa, Kak. Okey, Kak. Untuk pengetahuan semua yang sedang menonton bersama ikon ni, bersama kita hari ini, Ratu Irama Malaysia kita. Boleh Kak Ani kenalkan diri kepada penonton sekalian? Lahir di mana? Lahir pukul berapa? Tarikhnya bila? Okey, Kak Ni, saya Nurhaniza Idris adalah penyanyi irama Malaysia yang mempelopori pop tradisional mula-mula sekali dulu masa ala rondang mula. Telah pun dilahirkan pada 27 Ogos 1968. Jangan kira ke belakang Okey, lepas tu di mana? Di Keluang, Johor. Orang Johor? Ya, kita orang Johor. Okey. Anak ke berapa, Kak ni? Kak ni anak ke-6. Kalau nak dengan mak-mak tak. Sebenarnya anak yang ke-6 daripada satu mak satu ayah lah. Okey. So abang-abang ada berapa abang, ada berapa kakak? Kita ada 4 abang, 1 kakak, adik yang lain lah. Maknanya 12 orang semua tolak lah. 6 adik, 6 orang adik. Alhamdulillah meriah kau Kak Ani. Alhamdulillah. Kak Ani nak tanya Kak Ani, dulu Kak Ani di Keluang bersekolah rendah di mana Kak Ani? Kak ni sekolah rendah di Sekolah Tengku Mahmud 1 di Keluang lah. Dan sekolah menengah Sekolah Tinggi Keluang. Sekolah Tinggi Keluang. So dari sampai SPM. Jadi dekat situ macam tu lah. Pasal apa lagi soalannya? Okey, kita nak tanya lah, siapakah Nurhaniza Idris sebelum menjadi penyanyi ni? Kak Ani dulu sebenarnya lepas je sekolah, Kak Ni terus berhijrah ke Kuala Lumpur. Kenapa berhijrah ke Kuala Lumpur tu Kak Ni? Sebab abah lah paksa suruh jadi penyanyi kan. Tapi sebenarnya peringkat awal dulu Kak Ni bukanlah minat cenderung ke arah menyanyi ni. Kak Ni memang tak suka bergambar, tak suka, takut tengok kamera. Langsung Kak Ni Tak, memang langsung. Jadi masa Kak Ni dipaksa dalam umur masa 15 tahun, masa tu form 3. Jadi Kak Ni dipaksa masuk pertandingan TV, bukan reality, pertandingan lah di TV. Jadi bila kita menyanyi, tengok kamera besar tu, bergerak tu macam takut. Rasa gementar di situ. Sangat gementar. Jadi gementar tu memang sampai sekarang lah. Bila tengok kamera tu. Sampai sekarang kan ni? Tak ada. Sekarang ni dah boleh lah lawak-lawak sekarang. Dulu kita macam panik kan. Tapi dulu memang tak cenderung ke arah nyanyian semua. Cuma nyanyi dekat sekolah. Jadi selepas pada masuk pertandingan tu dilamar menjadi penyanyi rakaman. Penyanyi rakaman. Bisa bukan rakaman live record masa mula-mula dulu. Jadi umur Kak Ni 17 tahun plus masa SPM tu Kak Ni dah turun naik Kuala Lumpur, Johor. Keluang KL. Keluang KL. Lepas tu abah signkan kontrak on behalf Kak Ni sebab Kak Ni bawah umur kan, bawah 18 tahun masa tu. Jadilah penyanyi selepas umur 17 tahun plus tu. Selepas SPM? Selepas SPM tu terus duduk KL dah. Kak Ni ingat tak lagu pertama yang Kak Ni rakamkan di dalam studio? Ujung Sirih. Lagu Ujung Sirih. Hai Ujung Sirih, inilah lagunya. Kan lagu tu memang lagu Melayu Deli. Allahyarham Omar Taib, dia dah arrange siap 3 lagu untuk Kak Ni. Lagu Ujung Sirih, lagu satu lagi lagu asli, tak ingat kat namanya. Lepas tu ada satu lagi lagu Keroncong. So 3 lagu ni memang Kak Ni selepas SPM tu Kak Ni terus pergi ke studio nyanyi. Nyanyikan semula. Nyanyi dalam studio. Tu balik
ke keluar balik. But esok ada exam. Kak Ni ingat lagi. So tu pengalaman Kak Ni lah untuk pertama kali Kak Ni nyanyi dalam studio. Jadi masa masuk pertandingan menyanyi tu Kak Ani, lagu apa? Alah kalau bahasa sekarang ni lagu cari makan. Lagu apa yang Kak Ani nyanyi pada masa tu Kak Ani? Tapi arwah abah Kak Ni pilih lagu, bukan main-main. Sebab bila nak menyanyi, nak jadi penyanyi, tak kira masuk pertandingan, ada TV ke, bermulalah lagu, yang lagu wajib mesti lagu pop Melayu. Lagu keresahan, lagu apa ni, lagu lama Cahaya. Cahaya Kan lagu Allahyarham Nurmadiah kan. So lagu tu lagu Kalau Rindu, Rafiq Buang. So banyak lagu-lagu macam pop-pop Melayu lah. Jadinya abah Kak Ani ni dengan mak Kak Ani ni ada ke orang seni? Arwah abah dia dulu penyanyi Boria. Oh, dia penyanyi Boria. Anak Tanjung. Dia orang Pulau Pinang kan. Okay, tapi dalam masa sama dia British Army, sentiasa merata-rata lah. Macam arwah mak ni karya Quran di Keluang. Lepas tu ada peringkat negeri Johor kan. Kak Ani bersuara sedap. Tak adalah, tapi lenggok-lenggok tu dia ikut mak ngabah lah, dua-dua ada lenggok-lenggok tu kan. Jadi diturunkan lah. Baik. Sepanjang bergelar sebagai penyanyi Kak Ani, antara karya seni yang nombor satu di hati Kak Ani. Karya seni, maksudnya? Kak Ani sendiri, hasil karya Kak Ani. Hasil karya Kak Ni, yang Kak Ni cipta? Yang Kak Ani rasa macam, ini saya punya dengan izin masterpiece. Masterpiece. Kak Ni selalu dalam banyak-banyak album pop tradisional lah, lagu-lagu tradisional. Yang Kak Ni start pada Ala Dondang, Masyhur, album dulu yang Diki Putri semua tu. Kebanyakan album tu adalah inspirasi ataupun buah fikiran yang Kak Ni kongsi. Kalau sebelum tu Kak Ni tak ada beri peluang untuk menentukan macam mana album kita nak. Tapi selepas kita buat pop tradisional tu, terus diberi laluan lah, diberi ruang untuk berkongsi idea. Jadi kebanyakan daripada album pop tradisional sampai ke sekarang ni, antara lagu yang Kak Ni pernah berkongsi idea dengan komposer, Hatinya Tak Tahan, Ayu Juragan, Ayu Juragan, lagu orang asli. Banyak lagi tapi kita ingatlah banyak juga lagu, tapi Kak Ni tak produktif dalam mencipta. Itu jelah. Kak Ni bila melihat Nur Anizat Idris, sebut nama tu memang tidak asing lagi. Kan? Seorang je yang memperjuangkan irama Malaysia. Sejauh mana cintanya Kak Ani terhadap irama Malaysia ni Kak Ani? Dan kenapa Kak Ani memperjuangkan irama tradisional kita ni Kak Ani? Yalah, kalau kita lihat artis-artis yang lain kebanyakan memilih genre R&B, pop, balada, rock. Tapi Kak Ani sangat unik. Kak Ni pandang dari sudut produk irama Malaysia ni adalah irama jati diri rakyat Malaysia. Dalam masa yang sama, irama ni tidak ada di negara-negara lain. Mungkin orang lain boleh nyanyi lagu pelbagai genre, tapi macam irama Malaysia ni tak semua orang boleh nyanyi. Lenggoknya, asal usulnya, susur galurnya, dia dari segi orang kata warisannya daripada berapa puluh tahun dulu kan. Jadi kenapa kita tak highlight, tak utamakan dia? Dan bila Kak Ni cenderung dalam bidang kebudayaan, dia akan terus menyelinap terus masuk ke dalam tourism punya sektor. Yang betul-betul dia boleh, kalau kita tengok betul-betul dia menjana ekonomi negara yang paling hebat sekali kalau kita betul-betul pergi kepada irama itu sendiri. Sebab irama Malaysia tu dia teras kepada kaum-kaum di Malaysia kan, kaum-kaum yang terbesar di Malaysia, macam contoh orang asli Sabah, Sarawak, Melayu, apa lagi? Sabah, Sarawak, Melayu dan India dan China kan. So pelbagai kaum ni lah yang yang harmoni ni bila kita dengar balik dalam irama itu sendiri, dia adalah satu bentuk jati diri perpaduan dan kasih sayang ni dipupuk daripada irama ini. Jadi Kak Ni kata kenapa kita tak didik generasi pelapis kita dengan lagu irama Malaysia? Ya kan. So itu yang Kak Ni tetap berdegil berada dalam industri untuk fight. Irama Malaysia ni sentiasa ada lah dalam industri. Kak Ni tak rasa berkeseorangan ke Kak Ni memperjuangkan irama Malaysia? Ramai tanya kenapa Kak Ni tak ada ke kawan lain yang menyanyi irama Malaysia? Ada. Cuba tengok kat social media. Banyak berlambak artis yang ada bakat dalam nyanyian irama Malaysia, buat cipta lagu sendiri, produce sendiri di YouTube. Lepas tu sebab tak ada platform untuk promosi di dalam industri ni sendiri, di radio, TV dan sebagainya kan. Jadi diorang tak ada peluang. So kat situ kalau kita kumpulkan sangat ramai, kalau kita adakan anugerah ke akal rasa, memang berbaloi lah sebab kita boleh tonjolkan balik bakat-bakat baru yang dengan karya-karya baru yang mungkin diorang belum dapat diketengahkan dalam industri ini.
kan. Ikon seni bagi Kak Ani sendiri. Ikon seni siapa? Kak Ni idola lah. Ya. Idola Kak Ni adalah Datuk Sharifah Aini. Kenapa Datuk Sharifah Aini? Sebab dia adalah artis yang Kak Ni dibesarkan dengan lagu-lagu dia. Sebab arwah mak minat sangat. Jadi tiap-tiap pagi bila kalau anak-anak lambat bangun pukul 8 saja, dia akan buka kuat-kuat lagu Sharifah Aini. Jadi itu adalah satu peringatan Kak Ni bahawa itulah Datuk Sharifah Aini. Lepas tu bahasa Kak Ni menyanyi, first time Kak Ni masuk studio tu terserempak dengan Datuk Sharifah Aini lagi sekali dalam ini studio. seronok Kak Ni. Dapat jumpa dia pakai kaftan. Waktu Kak pakai kaftan hari ni. Dia pakai kaftan kan. Cakap, Nur Ani Zaid dia sangat Dia yang tegur Kak Ni dulu? Ya, dia tegur. Dia tegur, oh ni ke orang artis baru tu. So dia tegur, lepas tu satu lagi masa Kak Ni dalam kesedihan, Kak Ni salam dia, lepas tu Kak Ni nangis. Dia marah Kak Ni. Dia marah Kak Ni. No, I tak nak you menangis. I tak nak. You stop. Cakap, stop. Jangan nangis macam ni. You kena fight. Ya, you di tempat yang betul, you kena teruskan. So, dia memberi nasihat dalam bentuk yang lain. Jadi Kak Ni sangat jadikan dia sebagai satu idola. Dan dia pernah tegur Kak Ni, Ani, you tak rasa ke lagu Tinting tu berat untuk you? Dia tanya tau. Cakap, ya Kak. Lepas tu panggil Kak Pah tau. Ya Kak Pah, memang terasa, memang susah lagu tu. Ya, I rasa lagu tu sangat berat. So dia banyak bagi nasihat dan sebagainya lah. So itu benda yang Kak Ni paling tak boleh lupa lah. Baru kita tahu idola Kak Ani kita ni rupa-rupanya Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini. Sangat menarik. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Kita akan selusuri sejarah Kak Ani selepas ini. Teruskan menonton bersama Ikon di TV KPM. Hai, selamat kembali menonton bersama Ikon di TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, host anda. Dan kita bersama dengan Ikon kita seorang legenda, iaitu Nur Aniza Idris. Baiklah, nak tanya rutin harian Nur Aniza Idris. Rutin harian. Bermula dari pagi sampai tengah malam. Rutin harian, okey. Kak Ni selalu berkarya malam, malam. Okay. Jadi pada siang hari tu selalunya Kak Ni akan habiskan kerja-kerja Kak Ni yang lain lah. Contoh macam kemas rumah ke, ataupun siap masak dulu untuk suami. Dan selainnya kalau bila sekarang ni ada urusan-urusan yang lain tu, masa itulah Kak Ni akan setkan masa Kak Ni untuk kerja-kerja yang lain juga. Kan contoh macam kita nak buat cookies lah, berbagai-bagai lah. Bisnes juga. Oh, macam-macam macam-macam Kak Ni buat lah. Sebab Kak Ni seronok, Kak Ni tak boleh duduk diam-diam. Tu jenis Kak Ni. Jadi waktu pergi office selalunya pukul 2 petang ke atas. Dan kalau Kak Ni ada kerja-kerja yang melibatkan kertas cadangan dan sebagainya, Kak Ni akan stay back lah sampai pukul 10 atau pukul 12 tengah malam. Lepas tu balik, belum tentu tidur. Tengok TV dulu. Tengoklah apa benda cerita yang menarik. Lepas tu layan mata dan tidur. Tapi selalunya Kak Ni akan bangun sebelum subuh lah. Sebelum subuh, kadang buat rutin biasa kita lah. Yalah, macam mana Kak Ni nak bahagikan masa ialah dengan kesibukan kerja sebagai seorang penghibur, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu di rumah. Bagaimana Kak Ni nak bahagikan masa itu Kak Ni? Kalau agak berat lah sebenarnya. Kalau dari segi masa tu kita tak perlu banyak keluar kan. Kalau macam contoh kalau ada show memang Kak Ni akan freekan 2 hari. Orang kata kita punya fokus memang pergi pada show punya persediaan 2 hari. Jadi kalau 2 hari tu kalau orang suruh buat kerja lain, Kak Ni tak akan buat kerja lain tu. So contoh kalau macam pergi ke office ada appointment ke, Kak Ni tak akan teruskan. Kak Ni akan tak ada langsung. Tak ada, Kak Ni akan off terus. Kira-kira Kak Ni tak akan buatlah apa-apa tugasan selain daripada urusan kerjaya nyanyian tu. Tapi kalau katalah Kak Ni bila pergi ke office, maknanya urusan kerja dekat rumah tu Kak Ni akan selalu masak belah malam. Untuk suami selalunya dia jenis pemakan kat rumah kan. Jadi Kak Ni akan masakkan dia untuk lunch, heavy lunch untuk 2 hari tu. Kadang Kak Ni buat untuk frozen kan dan sebagainya. Jadi malam untuk esok tu Kak Ni panaskan.
Dan kadang kita orang bawa bekal ke office. Dia memang jenis pemakan nasi kat rumah. So itulah dia. Jadi Kak Ni terpaksa betul-betul susun Kak Ni punya rutin tu sebaik-baiknya lah. Time management Kak Ni tak lari apa semualah kan. Baik. Jadi Kak Ni ada sentuh pas berkenaan dengan jadual Kak Ni agak padat dengan kertas kerjanya, dengan buat cookiesnya. Itulah. Kalaulah Kak Ni ni bukan seorang penyanyi, apa bidang yang Kak Ni nak ceburi sebenarnya? Dulu Kak Ni minat jadi cikgu. Kak Ni sebenarnya Kak Ni suka jadi cikgu. Sebab tu daripada sesuai lah Kak Ni. Saya nak jadi sebab anak tu cikgu. sebab Kak Ni minat Kak Ni daripada jadi cikgu dulu sebab arwah abah dulu dia bagi kata dua. Kau nak belajar kau nak terus nak duit banyak ke ataupun kau nak sentiasa belajar. Cakap mestilah nak duit banyak. Okey, kau tak payah teruskanlah. Ini kau just ambil sign contract. Itu yang Kak Ni mulakan terus jadi penyanyi tu. Tapi di hujung-hujung usia kita ni, kan dia boleh cenderung ke arah yang untuk mengajar ni. Dia jadi minat tu memang betul minat tu daripada sekolah lah. Memang genuine lah orang kata kan. Sebab Kak Ni boleh dalam 2010 Kak Ni dah buat satu modul untuk sebab kita kan dalam kesenian kan, jadi peradaban semua ada di dalam kesenian kita. Jadi apa yang Kak Ni buat adalah program modal insan, siasat program pada komuniti. Jadi Kak Ni modulkan seni, tari, nyanyian semua tu di dalam satu paperwork untuk kita nak tarik generasi pelapis tu bagaimana mereka nak minat dalam seni. Jadi daripada kelas tarian, kelas nyanyian apa semua tu dia ada satu transformasi untuk kita pergi balik kepada peradaban kita. So itu yang Kak Ni buat daripada 2010 sampailah sekarang. Jadi tiap-tiap tahun di studio inilah tempatnya kita akan kumpulkan semua pelatih-pelatih baru yang silih berganti kan untuk kita bekalkan ilmu daripada zero to hero. Kak Ni boleh kongsikan sikit tak Kak Ni tentang Akademi Tatih Seni Malaysia yang diasaskan oleh Kak Ni? Program Akademi Tatih Seni Malaysia ni adalah program CSR bersama komuniti. Dia melibatkan modul tadi yang Kak cakap tu. Modul dia ada tatih seni tari yang mana yang orang kata daripada zero tu nak bertatih-tatih jalan jatuh kan. Orang kata kan nak belajar pada mula tu dia akan pergi kepada, kalau minat menari dia akan pergi ke tatih seni tari. Kalau minat muzik main gamelan dia pergi kepada tatih seni karya. Kalau dia minat menyanyi tatih seni suara. Tapi lebih kepada irama Malaysia lah. Kalau dia nak pergi kepada lakonan, tatih seni teater, tatih seni teater. Jadi dalam 4 tatih seni ni, kluster ni kita Kak Ni buka sasaran tu kepada daripada 5 tahun sampailah warga emas pun layak untuk sertai Kak Ni program. 5 tahun sampai ke hujung usia. Ke hujung usia, tak kira lah berapa umur dia kan. Dia kata dia nak menari, okey silakan. Sebab kita memang nak mendekatkan masyarakat kepada seni dan budaya. Bagaimana caranya? So ada 4 kluster ni awak pilih. Kan kalau dia kata nak nyanyi, okey kita buat nyanyi. Tapi di hujung Kak Ni punya program tu mesti ada pertandingan. Pertandingan Kak Ni kita akan nilaikan sendiri, dah macam orang kata program reality TV lah kayaknya kan. Okey macam itulah kita bagi dia social media, bagi pendedahan macam artis kan. Segala benda. Jadi kita bina profil untuk diorang pula. Bina profil. Jadi kalau macam budak-budak yang sekolah rendah ni, dia orang nak pergi ke mana nanti, katalah pembelajaran dia, katalah akademik dia sosial, dia tak berapa sangat kan. Tapi bila pergi ke kemahiran dia sangat bagus, so sekurang-kurangnya kita dapat bekalkan dia ke sekolah seni, ke sekolah-sekolah yang lebih cenderung kepada kebudayaan kan. So jadi kita tak perlu risau macam parents yang tak ada tak cukup duit nak bayar anak pergi yuran nak bawa sambung belajar ke universiti, kita ada. Sebab kita macam di Akademi Tatih Seni ni kita sediakan satu modul lagi untuk membina profil untuk kemahiran juga. So itu yang kita tengah fokus sekarang untuk buat secara serius. Mereka akan dapat sijil kemahiran Malaysia tu, SKM tu, untuk bawa terus pergi ke kalau nak bekerja pula. So maknanya peluang pekerjaan pun dah ada dekat situ. Nak tanya Kak Ni, dalam banyak-banyak artis mana yang paling Kak Ni suka bekerja? Artis mana yang Kak Ni suka bekerja? Siapa Kak Ni? Fizi kot. Saya ingat dia. Yelah. Ingat tak kita pernah bekerja sama? Pernah. Dia memang senang bagi je skrip.
Dah kita tak boleh tidur malam lena. Selain daripada saya. Daripada okey, kalau sekarang ni Kak ni sedang bekerjasama dengan Hazama. Hazama dia sangat senang berbincang dan senang, dia pandai bawa diri dia lah. Jadi bila dalam program ke apa kita bagi je, dia tak ada kata no. Cuma apa yang dia nak tu kita, biasalah artis kan, so kita kena jaga dari segi banyak sudut lah. So far Kak ni senang bekerja dengan dia. Hazama Hazama. Ingat tu, Hazama dan Fizi adalah mereka yang senang bekerja. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Kita akan bersembang-sembang lagi dengan ikon kita pada hari ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Bermohon sembah berhajat, hajat berasal kayangan puri. Hamba puteri imbas merampas, turun bermalam hai serata negeri. Selamat kembali menonton bersama ikon Didik TV KPM dan saya Fizi, host anda pada hari ini. Saya bersama-sama dengan legenda Nur Aniza Idris. Awalah dondanglah sayang. Pantun kau keren. Itulah. Baik Kak Ni, 3 perkara yang menarik tentang Nur Aniza Idris. 3 perkara menarik? Ya. Okey, yang orang tak tahu. Yang pertama? Pertama adalah Kak Ani sangat takut dengan cicak. Tak tahulah orang tahu ke tidak kan. Kalau yang tahu tu. Kenapa cicak Kak Ni? Dalam banyak binatang cicak juga. Cicak ni Kak Ni fobia sebab dia suka dekat dengan Kak Ni. Kak Ni nak basuh cawan pagi, dia ada duduk dalam tu kembung. Ngeri. Lepas tu bila kita tengah tengok TV, dia pek kat muka kita. Dekat bila tidur dekat bantal, dia duduk dekat dalam ni, mati pula dalam bantal. Sarung dalam bantal. Bau. Apa pasal bau ni? Aku tengok. Cicak hancur. Rumah Kak Ni kat dalam gua ke rumah Kak Ni? Tak, rumah lama. Rumah lama ni. Dia rumah lama. Dia Rumah suka lama. menyelinap panas katnya kan. Rumah-rumah kampung kan. Dia duduk menyelinap, duduk dekat atas para-para atas tu lah. Macam-macam lah. Tu cicak. Yang kedua Kak Ni? Kedua, Kak Ni suka bercakap. Bukan dengan orang tau. Dengan siapa, benda-benda. Dengan Tapi Kak Ni bukan benda-benda, Kak Ni? gila ni adalah terapi tau. Terapi diri sendiri. Sebab kita kurang bercampur dengan kawan-kawan. Jadi Kak Ni bercakap dengan apa saja? Sekarang Kak Ni favorite. Dulu Kak Ni suka bela kucing kan. Kak Ni suka bercakap dengan kucing. Kucing tu macam anak tu, perkara biasa kan. Tapi sekarang Kak Ni suka bercakap dengan cookies. Kuih Kak Ni tu. Bila Kak Ni uli, Kak Ni akan bercakap dengan, kau kena lembut, aku ni sebenarnya nak cari rezeki yang lebih. So banyak benda-benda yang Kak Ni diluahkan share. kat cookies tu. Luahkan kat cookies tu. Biarlah orang kata aku tak betul ke. Tapi itu adalah terapi. Terapi. Sebab Kak Ni bukannya ni, Kak Ni tak suka bercakap dengan orang-orang sebarangan. Jadi nanti dia akan jadi untuk kita punya, jadi macam memberontak kan. Memberontak. Jadi untuk reliefkan dia, Kak Ni bercakap ataupun menulis. Tapi yang ketiga adalah perkara yang Kak Ni rasa ramai orang tak tahu. Kita jenis protektif tau. Kak Ni jenis protektif. Jadi bila orang mengganggu kita punya apa nama kita kelompok persekitaran kita ni yang kita rasakan kita kena selamatkan. Bila orang cakap, orang fight sesuatu yang macam yalah benda tu kita tahu kita buat betul. Tapi orang kata tak betul. Dia jadi satu benda yang kita tak boleh nak kongsi, jadi kita terpaksa memberontak. Jadi Kak Ni yang lain lah. Kak Ni jadi benda yang lain yang orang nampak macam wah ini kontra, ini ramai Malaysia. Dia kadang-kadang dia akan jadi gitu. Manusia Kak Ni. Itu kadang-kadang emosi lah, emosi itulah yang kita sebenarnya nak kena kawal. Tu ramai orang yang tak tahulah kan. Faham Kak Ni. Baiklah Kak Ni, di antara pencapaian yang terbaik setakat ni Kak Ni. Okey, Kak Ni yang dalam bidang muzik. Mungkin dari pengiktirafan daripada negeri Pahang, sebab Kak Ni mengangkat lagu-lagu irama Malaysia. Kak Ni buat kajian 2 minggu duduk dalam hutan tu. Kak Ni diberi satu ahli mahkota Pahang, AMP. So tu adalah penghargaan terhadap Kak Ni mengangkat irama orang asli Pahang lah. Tapi yang paling Kak Ni rasa, dia bukan satu penganugerahan tapi pengiktirafan yang paling sangat terkesan di hati Kak Ni adalah masa Kak Ni buat dekat Guangzhou, China. Di Guangdong TV. Guangdong TV tu dia melibatkan 20 wilayah negeri China
berhimpun, penyanyi-penyanyi popular dia semua berhimpun kat situ. Akak tak ingat nama artis tu, Kak Ni nampak muka tapi tak ingat nama dia. Tapi dia tu memang daripada Malaysia yang popular di sana. Cuma masa Kak Ni salah satunya artis Melayu yang bawa penari-penari untuk bawa lagu Hatinya Tak Tahan. Betul tak, bawa Hatinya Tak Tahan macam mana dekat satu pertandingan yang Kak Ni berjaya dalam persembahan terbaik tu, Kak Ni bawa betul-betul kat pentas tu. Mula-mula dia nak bagi 3 minit. Sekali tiba dia bagi 6 minit selepas dia tengok preview persembahan tu, dia kata okey confirm 6 minutes. So bila macam tu, ya Allah, maknanya lagu sangat terharu dan Kak Ni ingat sampai sekarang lah. Bagaimana penerimaan orang di luar negara tentang lagu Hati Tak Tahan? Diorang standing ovation. Diorang bila dengar tu, director tu sendiri bangun dan tepuk tangan apa semua. Jadi Kak Ni rasa, ya Allah, besar sebenarnya. Sebab tu Kak Ni kata lagu Irama Malaysia ni adalah lagu tourism yang kita patut bangga dengan budaya kita, wajah kita ni untuk kita angkat. So tu lah kadang orang lain tak nampak tu yang sedih rasa. Kami ada di sini Kak Ni. Baiklah Kak Ni sedang bersiaran bersama Icon di TV KPM. Apa program yang Kak Ni pernah buat berkolaborasi bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia Kak Ni? Kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Malaysia telah banyak beri laluan kepada Kak Ni melalui Persatuan Tatih Seni Malaysia. Persatuan Tatih Seni Malaysia ni, Kak Ni selaku pengarah projek untuk kesatuan yang menganjurkan apa saja jenis program-program CSR lah, seperti Akar Kita Zapin. Akar Kita Zapin dah ada 5 musim. Jadi setiap kali penglibatan Akar Kita Zapin. Akar Kita Zapin tu. Jadi program Akar Kita Zapin ni dia ketengahkan Battle Zapin kan. Jadi setiap kali melibatkan peserta-peserta sekolah, memang Kak Ni akan libatkan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan alhamdulillah budak-budak yang menyertai pertandingan kita tu dapat sijil PAJSK kan, kurikulum untuk merit setiap tahun kan. Dan selain pada tu, banyaklah program seperti Akademi Tatih Seni Malaysia juga dipromosikan dengan mendapatkan sijil PAJSK daripada Kementerian Pendidikan juga, dan lain-lain lah, banyak lagi acara-acara lain lah. Faham. Kak Ni, ini kita selusuri baliklah kehidupan Kak Ni sebagai seorang anak seni. Kita yakin dan juga pasti kehidupan anak seni ni tidak selalunya nampak gemilang, seronok dan bergemalapan seperti mana yang digembar-gemburkan dilihat di dalam kaca TV Kak Ni. Antara peristiwa yang bagi Kak Ni rasa macam inilah satu peristiwa yang paling pahit yang pernah terjadi di dalam hidup Nur Aniza Idris. Ada tak Kak Ni? Kak Ni sebenarnya, Kak Ni memang dari dulu kan suka memberi kepada komuniti. Kalau apa saja, duit poket, show semua, kadang-kadang duit show tu Kak Ni rasa bersyukur kan. Kak Ni ada show, okey Kak Ni nak buat satu program ni, nak bagi pada komuniti kan, berbentuk pertandingan. Jadi sifat memberi kita ni kadang-kadang dia tidak dapat dilihat oleh hati segelintir masyarakat tau. Dia kadang-kadang dia melihat itu sebagai satu bentuk mengambil kesempatan pula kepada orang lain. Maksudnya bila sebab Kak Ni penyanyi, bila Kak Ni buat sesuatu tu seolah macam Kak Ni mengambil kesempatan untuk populariti, untuk menumpang. So benda-benda yang macam tu Kak Ni rasa kesal. Dan satu lagi, bila kita sangat membantu, sebab bila pelibatan program ni melibatkan penaja kan, kena pula penaja yang scammer kan. Benda-benda macam ni lah yang kadang-kadang terkena balik dekat Kak Ni. Betul. Tapi dalam masa yang sama, Kak Ni tak suka nak mengaibkan orang lain. Jadi Kak Ni terpaksa telan, dan kadang-kadang kos penaja tu Kak Ni just letak tu sebagai kos Kak Ni. Kos Kak Ni tanpa Kak Ni saman dia balik. Jadi benda-benda macam ni lah kadang-kadang orang kata Kak Ni mengambil kesempatan kepada komuniti dengan memberi satu pendedahan yang ni, padahal itu di luar kawalan Kak Ni sendiri kan. Benda-benda macam tu baru-baru ni berlaku. Jadi disebabkan keadaan tu menyebabkan orang hilang kepercayaan kepada kita, sebab social media dah berluasa memburukkan nama kita, fitnah di mana-mana. Walaupun kita dah serahkan itu kepada pihak yang berwajib sekalipun, tapi banyak pihak yang masih mengatakan kita benda yang negatif. Jadi Kak Ni rasa kesal sehingga dia menjadi satu depression, dan Kak Ni sebagai pengarah projek konsert, Kak Ni terpaksa batalkan konsert Kak Ni. So banyak benda tu bertindih-tindih lah, berkait-kait dengan Kak Ni punya kerjaya sebagai pengarah projek. Kak Ni hampir nak tarik diri, nak tutup
studio, dah tak nak teruskan akademi, dah tak nak lagi buat komuniti, tak nak lagi buat amal, benda-benda yang ni bagi Kak Ani membuang masa kan. Jadi suami Kak Ani pun bagi satu bentuk yang motivation, apa benda yang positif. Jadi Apa yang slowly mencetak Kak Ani untuk bangkit kembali Kak Ani? Kak Ani transform diri Kak Ani. Sebab tu kan cakap Kak Ani tak boleh berkongsi dengan orang. Kak Ani cuba tukar out of box punya projek. So sebab tu Kak Ani sekarang pergi kepada usahawan industri kecil, pergi kepada cookies, pergi jumpa dengan komuniti usahawan, lebih positif. Lagi buatkan Kak Ani lagi senang hati, walaupun berharga RM35 kita rasa ya Allah syukurnya. Kak Ani rasa satu kepuasan dan dia mengubati hati Kak Ani daripada rasa down, rasa tertindas oleh keadaan yang tidak menyebelahi Kak Ani. So tu satu rasa yang kalau cakap ni boleh nangis ni. Jentik boleh nangis. Tapi Kak Ani tak mau. Sebab kalau boleh, biar benda tu jadikan Kak Ani lebih kuat lah. Dan pandai menilai dengan siapa kita berurusan. Saya yakin dan juga pasti Nur Aniza Idris seorang yang sangat kuat dan juga sangat hebat. InsyaAllah. Baiklah, kita rehat seketika. Kembali selepas ini bersama kami di Didik TV KPM. Wes atau digolei, wes kesel ora peduli, ben ributi podo teko, ben bedeke ngateni. Selamat kembali menonton bersama Ikon Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi Hosanda dan kita ditemani oleh Nur Aniza Idris, ikon kita pada hari ini. Siapa tak kenal dengan Kak Ani ni? Di antara penyanyi yang memperjuangkan lagu irama Malaysia, Ratu Irama Malaysia kita lebih tepat lagi. Kak Ani, antara karya yang pernah dipersembahkan yang paling mencabar Kak Ani? Kalau dalam sembahan ada dua. Okey, dia dua yang berlainan lah. Satu etnik lagu Ibok. Ibok ni lagu orang asli kan. Okay. So lagu orang asli gabungan orang asli yang sebenar. Ini adat kami, warisan zaman berzaman kami junjungkan kan. Okay. So persembahan tu kita gabung dengan orang asli daripada Pos Betau Pahang. So bila kita gabung, kita buat persembahan tu dia kena dia ada magic, kena tebuk lubang kena tebuk lubang pentas tu untuk kita keluar pergi ke tempat lain, orang lain ganti kita kat atas pentas. Jadi kita naik rakit. So itu memang very tough sebab apa? Daripada masa yang kita nak setkan katalah dalam berapa minit tu, dia jadi drag sampai 10 minit. Daripada 3 minit jadi 10 minit tu sangat serius lah. Tapi alhamdulillah sebab masa tu TV ni memang dia bagi laluan sebab dia pembukaan kan, persembahan pembukaan. Jadi mungkin tak boleh nak buat apa. So jalan sajalah kan. Tapi alhamdulillah itu adalah pengalaman sangat hebat bila dari segi koreografi. Dan satu lagi koreografi yang paling Kak Ni rasa lain sangat ialah tanpa props, tanpa apa, tarian dia saja adalah Hatinya Tak Tahan. Hatinya Tak Tahan tu Kak Ni didera oleh Kak Ni. Didera oleh Kak Ni punya koreografer untuk menjadi salah seorang daripada penari-penari tu. Jadi Kak Ni kena menari perfect, Kak Ni tak boleh salah. So daripada mula sampai habis Kak Ni kena bergerak dengan tarian dia. Tapi yang bagusnya Kak Ni dapat ilmu tarian etnik Jawa yang tok-tok betul, yang betul-betul tulen, yang tak ada dikreasikan semua. Itulah dia tradisional yang daripada Indonesia yang kita bawa ke pentas pertandingan tu. Baik. Sebagai seorang ikon lah Kak Ani di dalam bidang seni suara dan juga irama Malaysia ni Kak Ani kan. Sejauh mana Kak Ani lihat pengembangan bakat-bakat baru, lebih-lebih lagi dalam etnik kreatif ni Kak Ani? Perkembangan bakat baru, yalah macam sekarang ni pendekatan berbeza lah. Dia tak adalah manual macam dulu lagi kan, susah-susah sangat macam dulu. Cuma bezanya sekarang, muzik sekarang ni dia ada gabungan moden yang
berapa persen 70%, 90% lah, 90%. 10% tu adalah etnik dia yang ala-ala manja kan. Tapi bila tapi idea kreatif dia orang tu kadang-kadang luar jangka. Sebab dalam pop etnik punya gabungan tu dia keluarkan betul-betul tradisional. Itu yang kadang-kadang Kak Ani rasa wow kan. Dia ada faktor wow jugalah budak-budak sekarang ni punya idea. Baik. Tadi Kak Ani ada bercakap dengan Kak Ani kalau bukan seorang penyanyi, Kak Ani akan menjadi seorang cikgu. Pandangan Kak Ani tentang sekolah seni Malaysia ni Kak Ani? Wow. Okey, kalau sekolah seni Malaysia apa yang Kak Ani tahu, dari segi silibus kebudayaan dia memang pergi kepada terus jadi tenaga pengajar. Jadi budak-budak pelajar lepasan sekolah seni ni dia memang mudahlah untuk dia dibawa ke mana-mana lah. Dari segi mengajar, tenaga pengajar buat kalau pergi kepada usahawan nak menjadi nak jadikan pusat kebudayaan ke apa, dah tak risau sebab dia orang dah ada basic sebagai tenaga pengajar di situ. Dan satu lagi mental fizikal dia orang memang sangat strong dari segi kesenian. Dan macam salah seorang saya punya pelajar dan juga facilitator juga lepasan sekolah seni. Jadi lepasan pelajar sini pergi ke sekolah seni dan lepasan sekolah seni datang sini balik. Jadi sebagai tenaga pengajar. Jadi kita tahu dia punya capability budak-budak yang cemerlang dalam seni ni nak sekolah seni lah. So hasil dia orang memang boleh diharapkan untuk jangka panjang, boleh dibanggakan untuk jangka panjang kita. Kak Ani, kongsikan sikit panduan Kak Ani untuk menjadi seorang pejuang seni seperti Kak Ani kepada penonton kita yang mungkin ada niat untuk menjadi seorang anak seni seperti Kak Ani. Dia macam ni. Kak Ani pun kadang tak kuat juga kan. Cuma dari segi perjuangan sebab kita lalui jatuh bangun tu terlalu kerap dan kita belajar untuk melawan arus. Melawan arus ni bukan kata jadi pembangkang bukan. Kita bukan menolak arus tu kan, tapi kita menerima arus tu dengan cara kita, tapi kita adaptasikan dia ke dalam mengikut kesuaian kita. Walaupun kita dalam suasana yang baru. Cuma Kak Ani harap pada orang-orang baru ni yang nak berjuangkan seni ni, dia tidak orang kata hangat-hangat teh ayam. Dia kena teruskan, dia kena rajin mencari identiti. Lepas tu asah lagi bakat sepanjang masa. Sebab dalam seni ni dia tak boleh rehat. Kalau rehat memang dia akan lemau lah, memang tak habis lah. Dia kena sentiasa mencari peluang dan peluang. Sebab sekarang dia lagi susah sebab social media ada, TV ada, radio ada, yang mana terlampau. Orang kata luas kan. Orang nak tengok memang satu. Siapa yang menonjol sekali. So kita kena cari sesuatu lah untuk jadikan seorang yang orang boleh nampak lah kita. Kalau orang boleh nampak kita dalam ramai tu, orang boleh nampak kita, kita hebat. Tu lah. Kak Ani, di belakang saya ni di antara sebahagian daripada anugerah yang telah pun dikecapi oleh Kak Ani. Boleh Kak Ani kongsikan sedikit tak Kak Ani tentang resepi, apa rahsia kejayaan Kak Ani ni? Dia pertama sekali Kak Ani tak main-main dengan pertandingan. Pertandingan. Kalau sebab bila Kak Ani masuk anugerah juara lagu, Kak Ani jadikan platform tu sebagai promosi produk Irama Malaysia Kak Ani. Orang boleh kenal apakah lagu yang Kak Ani sampaikan. Orang tak kenal Nurhaliza Idris tak apa, tapi orang kenal apa lagu yang kita tengah sampaikan di pentas. Maknanya daripada hujung rambut ke hujung kaki dah tahu dah tu kaum apa. Jangan jadi macam Kak Ani dulu. Masa Kak Ani pergi Sarawak, first time Kak Ani daripada Johor keluar ke Pompong Jadi bila kat Sarawak tengok orang pakai syawak, orang pakai ni semua, kita rasa tu dah macam luar negara, dah jadi takut. Padahal itu adalah Sarawak dalam negara Malaysia. So Kak Ani tak nak orang tu jadi macam Kak Ani dulu. Jadi macam perak. Jadi dalam pentas anugerah juara lagu tu kita kena tunjukkan sebenarnya siapa diri kita, apa kemampuan kita, sebab masa tu orang-orang industri memang menonton kita. Jadi buatlah sebaik mungkin. So itulah yang Kak Ani praktis dalam persembahan terbaik yang dipilih. Dan lain-lain anugerah kebanyakannya adalah pencapaian yang dinilai oleh orang luar. Secara mungkin daripada luaran lah yang Kak Ani tak tahu. Contoh jadi personality industri dan usahawan Malaysia. Sebab Kak Ani membangunkan program akademi Dia jadi satu produk usahawan. So benda-benda macam itulah yang
appreciate oleh orang luar terhadap Kak Ani. Kak Ani, kata-kata akhir Kak Ani kepada penonton bersama Icon Didik TV KPM. Silakan Kak Ani. Okey. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang memberi laluan kepada saya daripada mula dulu nak belajar jadi pengajar kan. Dan sentiasa diberi sokong, diberi bimbingan sampai cara menulis surat semua diajar. Sampai macam tu, bukan sekadar penganjur biasa bila dengan KPM. Baik. Dan alhamdulillah, dan Kak Ani harap dengan adanya peluang-peluang yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia khasnya dapat membuka laluan lagi yang lebih luas kepada penggiat-penggiat seni kita untuk terus berkarya dengan bimbingan yang betul lah, dengan bimbingan yang betul untuk jangka panjang untuk demi masa depan negara kita akan datang. Nur Aniza Idris, terima kasih kerana sudi berada di budaya kita, wajah kita. berada di bersama Icon Didik TV KPM. Kami berdoakan semoga apa yang Kak Ani lakukan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dia dalam keadaan yang sihat walafiat. Teruskan berkarya Kak Ani. InsyaAllah, terima kasih. Dan kepada anda yang menonton, ingat apa kata-kata Kak Ani tadi? Apa-apa jua jangan tinggal. Jangan Kena tinggal. teruskan. Sentiasa terus asah dan asah. Baik, jaga diri baik-baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik. Bye-bye.